Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bahagia bermusi Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Ahli Jabatan Kuasa, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ni dapat sama-sama kita bertemu bagi satu kuliah menghadiri satu kuliah ataupun tazkirah subuh yang tempat ni bukan tempat saya tapi cuma ganti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita main bola, pemain simpanan dengan pemain utama tak sama. Jadi pemain utama tu lebih hebat lagi, pemain simpanan ni biasa aja kan. Sebab tu dia letakkan simpanan. Kalau pemain utama tu injured, cedera, barulah masuk pemain simpanan kan. Kadang-kadang pemain simpanan ni dia sepak kaki sendiri ya, sepak bola tak kenal pun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terlebih dahulu saya minta maaf lah kalau penyampaian saya ni kurang. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pagi ni kita nak tengok satu hadis yang Nabi cerita orang cerdik. Orang cerdik ni Nabi sebut dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ni dia sentiasa duk perhati. Faham noh perhati? Saya ni minta maaf lah tuan, Kedah pekat sikit. Sebab memang family duduk di sini, tapi saya belajar kerja semua di Kedah. Ni baru mai lebih kurang 5-6 bulan ya duk di Selangor ni. Sebelum ni semua di Kedah ya. Jadi bahasa Kedah tu pekat sikit. Tapi tak apa tuan-tuan, Kedah ni sebenarnya di antara bahasa yang hampir kepada kematian. Sebab apa-apa sikit pun mampu. Apa-apa sikit pun mampu. Kalau makan, sekejap makan nasi, sarapan nasi lemak tadi, tengok-tengok, oh sedap nak mampu. Tu dia main perkataan mampu di hujung. Jadi peringatan ataupun syok nak bagi peringatan dekat orang ni guna bahasa Kedah sebab dekat dengan mampu, dekat dengan mati. Apa-apa semua mampu tuan-tuan. Orang bawa kereta laju, lintah laju nak mampu, semua mampu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi cerita orang yang cerdik ni orang yang sentiasa ingat mati. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik ni orang yang sentiasa dia muhasabah diri dia, wa amila lima ba'dal maut. Dan dia ni sentiasa beramal, sentiasa menjaga amalannya untuk selepas pada kematian. Itu kata orang cerdik. Orang cerdik ni orang yang sentiasa ingat mati. Orang yang sentiasa ingat mati. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masa kita duduk di alam ruh, kita hidup, tetapi hidup kita bukan bernafas dengan mulut, bukan bernafas dengan hidung. Kita hidup di alam ruh, tak tahu macam mana kita hidup. Kita masuk ke alam barzah, alam rahim. Kita hidup dan kita bernafas di dalam air. Kita hidup di dalam air, kita bernafas di dalam air, di alam rahim. Kita keluar di atas muka bumi, kita hidup dan kita bernafas melalui udara dengan menggunakan udara. Dan apabila kita mati, kita akan hidup pula di akhirat. Tapi hidup di akhirat tu kita bernafas dengan apa pula? Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbezaan. Kita dah melalui 2-3 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia. Dan kita akan menempuhi lagi 2 alam, iaitu alam barzakh dan alam akhirat. Baik. Semasa kita berada di alam rahim, kita bernafas dengan air. Kita berada di alam dunia, kita bernafas dengan
udara. Kita nak pergi ke alam barzakh, kita nak bernafas dengan apa pula, tuan-tuan? Nak hidup dah di alam barzakh? Nak hidup. Nak bagi cukup dah oksigen? Nak. Tetapi kita bernafas, kita tu bukan bernafas dengan udara dah. Kita tak bernafas dengan udara, kita tak hidup dengan air, tapi kita hidup dengan apa? Dengan amalan kita ataupun dengan zikir kita. Hidup di akhirat, nak berjayanya hidup di akhirat, kita hidup dengan amalan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan tahu tak kita nak duduk di padang mahsyar berapa lama? Nak tunggu sambil nak tunggu sambil nak kena hitung oleh Allah Subhanahu wa taala tu berapa lama? Ada ulama kata dalam hadis disebut 1000 tahun, ada yang sebut 3000 tahun, ada yang sebut 5000 tahun. Tak apalah kalau kita ambil paling singkat 1000 tahun. 1000 tahun tuan-tuan, nak hidup di padang mahsyar, nak bagi bernyawa tu lepas, nak bagi lepas nyawa kita, hidup kita di sana tu dengan amalan. Cuba kita tengok. Kita hidup di atas muka bumi berapa ribu tahun? 60, 70 jalan lah. Tak sampai pun 1000, tak sampai 100 pun. Habis macam mana kita nak lepas dengan amalan kita, nak hidup di padang mahsyar yang hidup kehidupannya kita baca paling pendek 1000 tahun. Habis nak lepas macam mana? Yang ni lah yang menyebabkan kita risau, tuan-tuan. Kita kena patut risau tang ni. Sebab kehidupan kita di padang mahsyar tu lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Kalau umat yang terdahulu ada yang hidup 1000 tahun, okey. Sehari satu amalan dia buat, sehari solat 5 waktu contoh kata, 1000 tahun cukuplah amalannya. Yang ni kita ni hidup hanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80. 80 tu subsidi dah tu, tuan-tuan, kan? Lebih dah tu. Kalau nak ikutnya 60, 70 tu kena jalan dah. Jangan duk berasa lah, tuan-tuan, yang umur tu lebih tu jangan rasa sajalah. Baik, jadi kehidupan kita yang singkat di atas muka bumi, macam mana nak menjamin kehidupan kita yang begitu panjang di akhirat? Sudah pasti dengan amalan dan gandaan-gandaan dia. Itu yang pertama, mahsyar. Yang kedua, titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim, kita nak lintah titian siratal mustaqim tu, kita nak lintah macam mana? Dia ada banyak golongan yang nak lintah titian siratal mustaqim. Sebab titian siratal mustaqim ni dibentangkan di atas neraka. Kalau kita kata sini bukit, sini bukit, kemudian dilintaskan, dibentangkan titian siratal mustaqim ni di atas 2 bukit, contoh di bawah ni neraka. Start permulaan dia tu, checkpoint yang pertama ni, point yang pertama ni, bawah tu adalah neraka Jahannam. Ramai orang yang tak mampu nak lintas titian siratal mustaqim akan jatuh dalam neraka Jahannam. Gaung yang paling dalam, api yang paling dalam. Kemudian di penghujung-penghujung ni makin cetek, macam ni gaung dia tu makin naik. Di sini adalah syurga. Itu gambarannya, tuan-tuan. Nak tahu betul ke tak, kena pergi tengok. Kena pergi buat lawatan, tengok sendiri. Kan, saya boleh bagi tahu je. Baik, itu gambarannya. Sebab kita akan melintasi titian siratal mustaqim, panjangnya 3000 tahun. Kalau orang jalan kaki 3000 tahun, tuan-tuan, Allahu akbar. Daripada Kedah nak pergi Putrajaya jalan kaki pun makan berasa berapa bulan je pun. Kalau kita kata 3 bulan, contoh kata, baru 3 bulan, ni 3000 tahun. Cukup ke tak amalan kita ni nak lintas titian siratal mustaqim? Allahu akbar. Yang ni yang menyebabkan keringsingan kita, yang ni yang menyebabkan takutnya kita. Ada orang yang lintas titian siratal mustaqim sepantas kilat. 3000 tahun perjalanan kaki sepantas kilat, hanya berapa minit sampai depan pintu syurga. Yang ni cantik lah. Kalau boleh dapat layanan yang macam ni, kalau boleh dapat jet pada masa tu, okey. Jet Concorde, ataupun mana-mana jet yang laju, perjalanannya sepantas kilat.
Ada yang seperti mana terbang seperti burung, ada yang seperti berkuda, ada yang berjalan kaki, ada yang menerap, ada yang merangkak. Jalan kaki 3000 tahun, menerap, merangkak, tak tahu. Di situ pula ada 300 ekor. Allahu Akbar. Dalam titian Siratal Mustaqim tu bukan macam Jabatan Penang, tuan-tuan. Jabatan Penang tak apa straightnya. Ini Jabatan Titian Siratal Mustaqim ni, dia tu ada 300 ekor. Jenuh lab lah, tuan-tuan. Kalau mana kaki lab tu seronok lah. 300 ekor. Silap-silap lab, tuan-tuan, masuk dalam neraka. Tengok perjalanan dia. Ada yang terbang, ada yang Allahumma salli ala sayyidina, ada yang berjalan kaki, ada yang berkuda. Kalau berkuda, perjalanan 3000 tahun, mungkin makan lebih kurang 500 tahun, contoh kata. Bahawa berkuda 500 tahun, jenuh lah, tuan-tuan. Kita kalau boleh, kita nak sepantas kilatnya ni. Start sampai. Yang tu cantik. Macam mana nak buat tu? Yang ni kita kena tengok. Baik. Sampai-sampai di ujung, kita minum telaga, minum air telaga, yang perjalanan dia tu perjalanan 1000 tahun pula. Telaga tadi ni, telaga tu luah. Luah tu perjalanan dia sampai 1000 tahun. Dia punya luah telaga Nabi, telaga Kausar. Lepas tu masuk syurga. Dah lepas titik tu, tak ada cerita apa dah, masuk syurga lah. Confirm, tak ada masalah. Kalau yang jatuh di tengah-tengah ni, yang ni lah kena merangkak naik, merangkak keluar daripada neraka. Tak tahulah perjalanan tu lama mana pula. Itu gambaran yang saya boleh bagi, cerita tentang mahsyar, titian Siratal Mustaqim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ni kita nak tengok pula, yang selalu tuan-tuan dengar tentang 7 golongan yang akan dapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Sebab tuan-tuan, kita duduk di padang mahsyar nanti. Padang mahsyar, bila mana kita duduk di padang mahsyar ni, bayangkan start daripada Nabi Adam sampai akhir zaman. Semua manusia akan berhimpun situ. Kalau kita ambil kawasan flat kita pun turun, ramai-ramai berhimpun dalam surau ni pun sesak lah. Yang ni satu dunia, satu alam. Bermula pada Nabi Adam sampailah yang terakhir sekali. Kita akan berhimpun, termasuk jin, termasuk syaitan. Semua akan berhimpun. Jin syaitan pun masuk sekali. Luahnya mahsyar, luah sungguh. Dan yang inilah yang kita nak dapat. Apabila orang ramai berhimpun ramai-ramai ni, kita nak duduk di satu tempat yang dinamakan kemah VVIP. Kalau kita pergi wukuf di Arafah pun, kalau boleh nak duduk dalam kemah VIP. Sebab apa? Di situ aircon ada. Orang lain panas, di situ aircon. Dan di situ juga orang hantar makanan masuk. Kita tak ada pergi cari dah, kita tak keluar pergi cari kemah. Ni orang hantar makanan masuk, ayak nak tidur pun boleh. Ni kemah VIP. Di padang mahsyar esok pun ada satu kemah VIP. Kemah VIP tu duduk di bawah arasy. Arasy, tuan-tuan, besar mana arasy? Yang ni pengharapan kita. Arasy Allah Subhanahu Wa Taala ni besar, luas. Kalau nak ikut langit bumi ni, luas lagi arasy Allah. Mungkin aku ada tempat di bawah arasy. Ini kemah VIP yang Allah Ta'ala sedia, arasy. Hanya 7 golongannya yang boleh masuk bawah arasy ni, yang akan dipanggil duduk di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala ni. 7 golongan ni saja. Yang lain semua duduk di luar. Allahu Akbar, di luar, tuan-tuan, matahari sejengkai. Daripada atas kepala, matahari sejengkai. Dan di sinilah yang menyebabkan manusia semua rasa takut dan bimbang. Nak tunggu 1000 tahun baru panggil nama. Allahu Akbar. Dan kita tak ada makan, tak ada minum. Yang nak menyelamatkan kita pada saat itu adalah amalan. Nak hidup pada masa itu dengan amalan. Macam mana kita hidup dalam perut ibu kita dengan ayat,
Kita hidup di atas muka bumi dengan bernafas, nak hidup di mahsyar dengan amalan, dengan zikir, dengan salat, dengan puasa, dengan apa semua tu yang menyebabkan kita boleh meneruskan hidup. Sebab tuan-tuan yang rahmati Allah, ada orang bila tiba di mahsyar, sedikitnya amalan, risaunya dia dengan kehidupan mahsyar yang makan masa ribuan tahun. Pada masa tu mulalah keluar peluh-peluh daripada tubuh badan dia. Ada peluh yang keluar sampai buku lali, ada yang sampai betih, ada sampai lutut, ada sampai paha, ada sampai pinggang, ada sampai dada, ada sampai tengkuk, ada yang sampai hidung, ada yang berenang dalam peluh pada. Sebab apa? Imam Ghazali kata, orang yang tidak pernah mengeluarkan keringat dia di atas muka bumi untuk melaksanakan amal ibadat, maka peluh tersebut akan keluar di hari kiamat menenggelamkan dia. Kalau di atas muka bumi ni dia sentiasa mengeluarkan keringat dia, peluhnya, berjalan daripada rumah sampai ke sini, sekali nak balik rumah pula, nak naik tingkat 4 pula, keluar peluh. Dengan sebab melakukan amal ibadat, peluh tersebut tak akan keluar buat kali yang kedua di padang mahsyar. Tak akan keluar. Sebab itulah biar letih kita di atas muka bumi ni dengan mengeluarkan peluh, melakukan amal ibadat, insya-Allah peluh ni tak akan keluar dah kali kedua di padang mahsyar. Tetapi kalau tak keluarkan peluh ni di atas muka bumi dengan melakukan ibadat, maka peluh ni lah akan membasahi kita, menenggelamkan kita di mahsyar esok ni, sebab tidak mengeluarkan peluh kerana jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang untungnya golongan-golongan yang boleh duduk di bawah naungan arasy. Yang bila mana duduk di bawah naungan arasy ni seolah-olah kita masuk dalam kemah VVIP. Sebab di bawah arasy tersebut ada golongan para nabi, golongan para siddiqin, golongan para salihin, golongan para awliya, golongan para syuhada, semua ada di bawah kemah tersebut. Boleh tak kita nak celah masuk? Boleh. Ini yang disebut oleh Nabi SAW berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kalau mengaji hadis, ada orang duk mengajak hadis, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, banyak sungguh kita dengar. Sedangkan Abu Hurairah ni masuk Islam tahun bila? Abu Hurairah ni masuk Islam tahun yang ke-7 Hijrah. Dia sempat hidup bersama dengan Nabi 7, 8, 9, 10. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun dia bersama dengan Nabi. Tapi banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sahabat yang hidup bersama dengan Nabi start daripada permulaan Islam. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mana hadis yang diriwayatkan oleh mereka ni? Macam mana tuan-tuan? Kan sahabat yang lama hidup dengan Nabi, mana hadis yang diriwayatkan oleh mereka? Sedangkan yang banyak meriwayatkan hadis ni Abu Hurairah, Aisyah yang hidup selepas yang bersama dengan Nabi setelah daripada hijrah. Macam mana tuan-tuan? Yang ni lah yang dikatakan kehebatan agama kita. Kehebatannya sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi ni, mereka ni, kalau kita nak cerita Abu Bakar, Abu Hurairah, mereka tu Abu Hurairah pula, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, apa semua ni sahabat-sahabat yang lama bersama dengan Nabi ni. Sebab apa tak banyak hadis yang diriwayatkan oleh mereka? Sebab nak cerita kata depa ni tak ambil pot. Kalau orang law ni kata tak ambil pot. Tak ambil pot tu maksudnya tak berapa nak peduli sangat dalam bab periwayatan hadis ni. Mereka dengar, mereka beramal untuk diri mereka. Tapi bila mana orang baru masuk Islam, contohnya Abu Hurairah masuk Islam, jadi dia ni nak tahu banyak cerita tentang Nabi. Dia mesti nak tahu. Jadi dia akan jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia akan jumpa orang ni, jumpa orang ni untuk nak kumpul khazanah daripada Nabi. Sebab itulah dia yang banyak meriwayatkan hadis.
Dia banyak cerita berkenaan dengan hadis. Jadi Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, selama duduk mengaji ni ada pernah dengar tak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar? Kalau orang mengaji di universiti pun belum tentu jumpa hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, hadis. Tapi kalau kita baca kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu hati, yang berkaitan dengan jiwa, yang berkaitan dengan tasawuf, ada hadis yang diceritakan oleh Abu Bakar. Sayyidina Umar, kita rajin jumpa hadis Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kurang sekali. Sedangkan dialah orang yang paling hampir dengan Nabi, orang yang bersama Nabi dalam hijrah, orang yang bantu Nabi, orang yang semua Nabi. Dia dikatakan teman Nabi. Kalaulah Nabi Muhammad kata, kalaulah ada Nabi setelah daripada aku, lattakhaztu Abu Bakran nabiyya. Kalau ada lagi Nabi setelah pada aku, Abu Bakar lah jadi Nabi. Tapi dah tak ada dah. Borang dah habis dah. Tak ada siapa boleh apply dah. Nabi ni khatamun nabiyyin, penyudah dah. Lepas tu tak ada dah. Lepas tu naiklah gelaran yang bawah sikit pada Nabi. Gelaran dia Abu Bakar tu adalah Siddiq. Ni gelaran dia, tinggi. Gelaran ni tinggi. Yang tu kata tu. Tapi mana hadis dia? Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak tengok yang dikatakan 7 golongan yang akan duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh jadi salah satu daripada 7 ni. Boleh jadi salah satu. Kalau boleh ambil 2, okey. 3 lagi okey. Tapi rasanya kalau boleh dapat 1 pun okey dah. Duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, Nabi SAW kata, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Yang pertama sekali, imamun adil. 7 golongan yang akan duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kemah dah pada saat itu. Tak ada dah bayangan-bayangan apa pun pada saat itu. Yang nak memayungi manusia pada saat itu, tak ada dah mana-mana kemah yang boleh selamatkan manusia pada masa itu, kecuali kemah ni. Siapa golongan ni? Yang pertama sekali Nabi sebut, imamun adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni mungkin kita tak ada, kita tak boleh jadi, sebab kita bukan masuk calon ke, kita bukan jadi MB ke. Sebab jawatan pemimpin tu di Malaysia kita ni, kalau PM seorang, kalau Selangor ni MB dia seorang. Jadi kalau nak kira-kira di Malaysia ni ada berapa orang je yang boleh jadi imamun adil. Kita ni tak mungkin dah, tak boleh dah. Kita tolak yang tu, tak tepi. Nak jadi pemimpin yang adil ni, aku rasa tak boleh dah, tak tepi. Cukup. Kita ambil yang kedua, kemungkinan kita boleh yang kedua. Yang kedua, Nabi SAW sebut, wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Mungkin boleh jadi, tapi tengok-tengok ke umur, tak boleh juga. Apa dia maksud syabun nasha'a fi ibadatillah? Pemuda ataupun anak remaja yang membesar dia tu, membesar dia tak kenal game, dia tak kenal WhatsApp, dia tak kenal PlayStation, dia tak kenal. Tapi yang hanya dia kenal Allah Ta'ala. Nasya'a, dia membesar. Seorang remaja yang membesar dalam keadaan baligh dia, kenal dah Allah. Umur belasan tahun, balik-balik tu masjid lah dia kenal. Dia tak kenal pusat karaoke, dia tak kenal pusat game, dia tak kenal internet, dia tak kenal dah benda tu. Dia kenal Allah dulu. Membesar dalam keadaan fi ibadatillah, sehinggalah dia dewasa, sehinggalah dia tua dan sebagainya, semua tu berada dalam keadaan ibadatillah. Tenung-tenung balik, tengok-tengok balik, Allah, masa remaja kita dengan puasa pun dah, dengan sembahyang pun dah, baru sedap 2-3 hari ni ya. Betul lah kata kan. Pencen-pencen ni ya baru kenal tangga masjid. Kira macam mu'alaf lah. Kira macam mu'alaf lah kita ni. Baru 2-3 tahun dia kenal Allah Ta'ala ni. Baru 2-3 tahun dia kenal masjid surau ni. Kira mu'alaf lah. Ni kalau yang boleh membesar dalam keadaan ibadatillah, yang ni satu golongan yang akan duduk di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kalau kita tak boleh dah, kita train anak kita pula. Anak saya pun semua dah lepas rumah dah, kita train cucu pula. Nasya'a fi ibadatillah, membesar itu kenal Allah. Umur 3-4 tahun tu dah sebut nama Allah. 5-6 tahun kemudian mengaji sekolah pun dah kenal dah Allah Ta'ala. Membesar tu dalam keadaan lingkungan ibadat dah. Kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Clear. Biar tu kita pun dah lepas. Mungkin kita boleh train cucu, anak kita dan sebagainya. Golongan yang 3. Mungkin kita boleh jadi juga golongan yang 3 ni. Yang pertama tadi, pemimpin yang adil, kita tak boleh jadi pemimpin. Yang kedua, nak membesar dalam keadaan beribadat pada Allah, kita dah tua baru kena masjid. Kita ambil golongan ketiga, kot-kot boleh. Kemungkinan boleh. Apa golongan yang ketiga? Rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aina min khasyatillahi ta'ala. Seorang lelaki, orang lelaki open tender. Dalam hadis, kalau sebut lelaki, dalam Quran kalau sebut lelaki, termasuk sekali perempuan. Dia jenis open tender. Dia bukan sebut lelaki je. Dah. Dia open. Bila sebut rajulun, seorang lelaki, zakarallaha khalian, dia duduk seorang-seorang dia, dalam rumah dia, dalam surau, dalam kereta, tak kira lah tempat mana pun, yang penting dia duduk dalam keadaan dia bersunyi-sunyi. Zakarallah, ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zikir, sebut nama Allah, baca Quran, selawat, meratib la ilaha illallah dan sebagainya. Pada saat yang sama, dia duduk dalam keadaan senyap-senyap, dia ingat dosa dia, ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fafadat ainahu, air mata dia mengalir turun, min khasyatillah, dengan sebab takutkan Allah. Yang ni kita boleh jadi insya-Allah. Golongan yang ketiga ni mungkin kita boleh. Tapi bukan sehari, bukan sekali, kena banyak kali dan banyak hari sampai kita mati. Tiap hari kita ambil satu masa yang agak sunyi. Yang inilah yang dinamakan khulwah, khalwat. Kita mengasingkan diri daripada manusia. Kita cari satu bilik dalam rumah kita yang anak pun tak kacau, isteri pun tak kacau, ataupun kita cari satu sudut untuk kita beruzlah, untuk kita duduk berzikir, untuk kita duduk ingat balik dosa-dosa kita yang lampau, untuk kita menangis. Carilah satu sudut di mana pun. Kalau tak ada di rumah, ambil sudut ni di ujung surau ni boleh, ujung sana boleh, dalam bilik ayak pun boleh. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fafadat ainah, dalam keadaan air mata tu mengalir turun. Nabi kata, kawasan mana yang air mata tu turun membasahi dengan sebab takutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kawasan tu takkan dibakar oleh api neraka. Jadi petuanya tuan-tuan, kalau air mata keluar dengan sebab takutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ambil air mata ni, kalau orang Kedah kata gabuih, tahu gabuih? Sapu. Ambil air mata yang keluar dengan sebab takutnya Allah ni, sapu ke muka, sapu ke dahi, sapu ke seluruh anggota kita. Dengan sebab air mata tersebut, kalau kena tubuh badan kita, tidak akan dibakar oleh api neraka. Sapu di tangan, sapu di kaki. Walaupun air mata tu hanya 2 titik saja, tak apalah, sapu lah. 2 titik je keluar. Kalau keluar setimba, boleh mandi sekali. Tapi masalah keluar sikitnya. Tuan-tuan, air mata yang keluar nak bagi takut dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan keluar dengan hati yang lembut. Hati lembut. Hati keras tak boleh. Hati keras dia tak boleh keluar. Tapi kalau batu yang keras, boleh keluar air mata. Itu beza. Hati dia kena lembut. Kalau air mata air itu, dia akan keluar daripada celah-celah batu yang keras. Betul. Tapi hati kena lembut baru boleh keluarkan air mata. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, mungkin kita boleh jadi golongan ni.
Golongan yang ketiga, yang kita ambil masa bersendirian seorang-seorang dalam kereta pun tak apa. Yang penting kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala duk mengalir air mata dengan sebab kesalahan kita. Yang keempat, mungkin boleh jadi juga. Yang seterusnya ni mungkin kita boleh ambil lah. Kita boleh ambil peluang ni, kita boleh ambil chances ni, kita boleh ambil peluang ni, kita boleh ambil. Jadi golongan yang keempat pun okey. Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Idza kharaja hatta ya'udu ilaihi. Seorang lelaki yang hatinya tu dah terpaut dengan masjid, surau, tempat ibadat. Dia ni kerja buat dia tiap-tiap hari 5 waktu, dia ni memang dah terpaut dah hati dia tu dengan masjid. Yang mana apabila dia keluar daripada masjid, idza kharaja hatta ya'udu ilaihi, hati dia tu masih duk sangkut di masjid. Dia keluar daripada masjid, keluar pada surau, keluar pada tempat ibadat, keluar tu hati dia duduk di masjid. Hati dia bukan duduk di rumah. Sebab sekejap dia akan kembali semula untuk nak dapatkan hati dia di masjid. Yang ni tahap ni tuan-tuan. Mungkin kita boleh jadi. Yang kita boleh letakkan hati kita tu di masjid. Cuma bezanya kita kita main masjid, hati duk sangkut di rumah. Tu beza. Kita Allahu Akbar, angkat tangan sembahyang ni, hati duk sangkut di rumah tu. Hati duk nampak tempat tidur, hati duk nampak nak makan apa, hati duk kedai mamak dah. Yang tu lagi dahsyat. Hati duk nampak nak breakfast di mana dah, hati duk nampak dah kerja dah, hati duk nampak. Jadi tak terlekat hati kita di masjid. Biar hati ni duduk dalam masjid, kita jasad duduk di luar tak apa. Sehingga kan ada orang dia kata, nak kata hati tu melekat dengan masjid ni, nak kata hati tu melekat dengan masjid, dia tu tengah susun bata, ada 40 ketul bata susun. Tiba-tiba sampai bata yang ke-39, diletakkan bata yang ke-39, azan dikumandangkan di surau, di masjid. Walaupun ada satu ketul bata lagi yang terakhir nak letak, jadi cukup 40. Dia sanggup tinggalkan yang ke-40 tersebut, dia sahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu hati dia berpaut dengan masjid. Dia sanggup tinggalkan yang ke-40 tu. Walaupun seketul lagi je. Sebab apa? Sebab pada saat itu yang didengari itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Urusan Allah Ta'ala lebih besar. Sebab itulah Tok Bilal mula-mula panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebut nama Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Takut-takut apabila meletakkan batu yang ke-40 pada saat itu membesarkan batu lebih pada Allah. Allahu Akbar. Yang inilah yang dikatakan golongan ni boleh duduk di bawah naungan aras sebab hebatnya hatinya duduk dalam masjid. Sebab tu dia ni boleh duduk di bawah aras Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tu golongan yang keempat. Golongan yang kelima, mungkin kita boleh jadi juga. Tuan, saya tengok kat luar ni nampak cerah lah. Kalau saya selalu saya buat kuliah subuh, nampak tanah, memang kena berhenti lah. Jangan tuan-tuan, kalau nampak tanah tak berhenti lagi, lagi orang duk gelisah dah. Tak apa, kita sambung sikit lagi. Ni nampak tanah tak apa nampak elok lagi ni. Gelap-gelap lagi ni, nanti lagi nampak tanah lagi cantik sikit. Kalau kuliah maghrib, masuk Isya kena berhenti. Sebab takut overload tuan-tuan. Kalau ayak ni kita tuang, sekejap lagi dia overload, dia melimpah. Ada juga takungan satu cawan. Okey.
Tapi kalau macam lampu ni, voltan dia kita duk masuk 5 watt, tengok-tengok masuk sampai 12. Meletup lampu ni tuan-tuan. Overload juga tu. Overload lampu tak sama dengan overload ayak. Overload ayak dapat juga secawan. Kalau overload lampu tak boleh pakai langsung tuan-tuan. Macam tu juga gula subuh ni pun. Gula subuh ni nampak tanah kena berhenti. Cerita dia macam tu lah. Baik, golongan yang kelima. 5, 6, 7, 3 golongan lagi. Golongan yang kelima, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfahu hatta la ya'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Golongan yang bersedekah, yang sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia bersedekah hatta la ya'lamu shimaluhu, sehingga kan tangan kiri tak tahu apa yang didermakan oleh tangan kanan. Orang ni rajin sedekah sampai tangan kiri pun tak tahu, tengok-tengok tangan kanan bagi dah. Lebih kurang macam itulah kita kata. Jadi orang yang suka buat sedekah, dia menyembunyikan sedekahnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, masa dia jadi khalifah, dia berjalan. Khalifah zaman dulu ni jenis berjalan ke rumah-rumah orang waktu malam, dengar perbualan-perbualan yang bunyi daripada rumah. Ada yang duk masak batu, masak batu, anak duk tarik kain, mak bila nak masak ni tunggu sekejap, sambil-sambil kacau dalam periuk tu batu, bukan ada apa pun. Dah kali sampai anak tu tidur dalam kelaparan. Khalifah pergi jenguk, tengok dalam periuk, masak batu pasal apa? Dia kata mana ada makanan dah nak masak. Masak batu lah, apa orang kata apa, pujuk anak supaya dengar macam mana nak duk dengar masakan duk ada, sehingga kan menangis dalam keadaan tidur dalam keadaan kelaparan. Khalifah masa dulu tak duduk saja, malam-malam tanggung beras, tanggung gandum, tanggung kandak. Tahu kandak? Kandak buah kayu satu, depan ada, belakang pun ada kandak. Sayyidina Ali duk kandak gandum tiap-tiap malam ni, tiap-tiap malam pergi cari rumah orang hak mana susah, pergi letak depan rumah. Sehingga kan orang bangkit pagi tengok dah ada siap makanan, ambil buat masuk, masak. Cukup untuk hari itu punya makanan. Esok malam kandak lagi. Sehingga kan mereka ni duk cari siapa yang duk hantar gandum ni, siapa yang duk hantar makanan ni tiap-tiap rumah ni, tak jumpa. Sehingga kan bila mana Sayyidina Ali meninggal, bila Sayyidina Ali meninggal, masa orang duk mandikan jenazah dia, tengok-tengok ada kesan lebam atas bahu ni. Allahu Akbar. Tengok ada kesan lebam. Dan setelah daripada Sayyidina Ali meninggal tu, tak ada lagi orang yang duk hantar gandum. Maka dia tahu dah, orang yang duk kandak gandum tiap-tiap malam hantar ke rumah orang ni adalah Sayyidina Ali. Mati baru orang tahu kata dia ni duk buat sedekah. Mati baru orang tahu kata dia ni yang duk sumbang, yang duk bagi dekat orang. Allahu Akbar. Itu betapa hebatnya kedudukan tu. Sedekah sampai tangan kiri pun tak tahu tangan-tangan yang tangan kanan tu sedang melakukan sedekah. Biar kita sedekah dalam keadaan orang pun tak tahu yang kita ni sedang melakukan ibadat tersebut. Kita ni tak boleh, sebab kita nak sedekah RM1 nak bagi orang tahu. RM2 ke RM5 ke nak bagi ada orang tahu juga kan. Buat keluar daripada paket tu buat macam lambat. Kan, ubuh dan tabung tu buat macam sendat sikit. Orang tahu kata ni banyak RM1 ni sedekah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu sedekah. Kalau kita boleh jadi golongan ni pun cantik, golongan yang kelima. Ambil dua lagi tuan-tuan. Makin cerah dah di luar. Allahumma salli ala sayyidina. Yang keenam, rajulani fillahi tahabbani fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Seorang lelaki, dua orang lelaki yang berkawan ni memang kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkawan, kiralah seorang ke dua ke, berkawan kerana Allah.
ijtama'a alaih iftaraqa alaih. Bila bertemu pun kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Bertemu pun tak mengutuk, tak mengata, tak menyembang tentang keburukan orang. Kemudian berpisah pun saling-saling mendoakan kesejahteraan kawannya. Jumpa di kaki lima, jumpa di kedai kopi dan sebagainya, sembang, habis sembang, balik tu saling-saling mendoakan. Tak mengutuk, tak mengata, tak buka aib. Yang tu yang dikatakan berkasih sayang kerana Allah. Dua-dua ni akan masuk syurga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan duduk di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mereka ni bertemu kerana Allah. Yang apa yang diperkatakan bukan nak mengata dekat orang, bukan mengumpat, tapi kerana nak membangkitkan amalan, nak bagi rancak lagi amalan. Kemudian berpisah pula, masing-masing menjaga aib. Kita kata close punya kawan ni, kawan rapat. Tak buka aib kawan, sembunyikan, tutup. Yang ni, dua golongan ni akan duduk di bawah dua orang ni akan duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam. Dan yang terakhir, tuan-tuan. Yang terakhir, wa rajulun da'athu imra'ah dhata jamalin ila nafsiha fa aba wa qala inni akhafu Allah. Seorang lelaki yang diajak oleh seseorang perempuan yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai harta, diajak, orang kata apa, digoda, dinodai, digoda oleh seorang perempuan yang ada pangkat, yang ada duit. Kata, mainlah kat rumah saya, kita tidur semalam, esok saya bagi 1,000. Contohnya kata, da'athum ra'ah, dipujuk oleh perempuan, kemudian dia boleh kata, inni akhafullah, aku takutkan Allah. Golongan ni, orang ni, dia boleh duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin kita tak ada siapa nak pelawar kat kita. Tak ada siapa nak pelawar kita. Yang ni kan, kita dengar dulu cerita bab student kan. Budak-budak zaman lah kan susah kan. Kadang-kadang dia jadi orang kata apa, kekasih gelap. Datuk keluar negara, Datin panggillah, carilah student-student ni untuk teman tidur. Dalam keadaan macam tu bolehlah duit sikit-sikit. Pada saat itulah yang dikatakan inni akhafullah, aku takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, tempat dia bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin golongan ni kita tak boleh jadi. Kita boleh jadi golongan yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. 4 golongan kita boleh jadi. Open tender pada kita kemungkinan. Kalau kita boleh jadi golongan yang pertama pun cantik. Allah Ta'ala open tender bagi dekat kita ni. 7 golongan ni Allah Ta'ala open bagi. Ambil. Jadi kita boleh pulun, kita boleh rebut. Golongan yang 3 mungkin, yang keempat mungkin, golongan yang sentiasa menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang hatinya tersangkut dengan masjid, golongan yang sentiasa bersedekah, golongan yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin golongan inilah yang boleh menempatkan kita di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tergolong daripada salah satu daripada 7, cantik. 2 daripada 7 pun cantik. Kalau kita semua yang ada di sini, insya-Allah kita mudah untuk nak masuk syurga. Bila dah duduk bawah kemah VIP, kemungkinan mudah. Yang pertama sekali, hisaban yasira. Hisab mudah. Hisab mudah ni Allah Ta'ala panggil nama sebab dia 2 jenis hisab dia di padang mahsyar ni. Yang pertama hisaban yasira, yang kedua hisaban asira. Hisaban yasira panggil nama, tanya semayang cukup tak? Cukup dah, timbang-timbang jalan. Macam kita nak masuk highway tu, dia ada 3 lorong. Lorong kena bayar guna kad, touch and go, smart tag. Hisaban yasira macam smart tag lah. Jalan, jalan. Sampai-sampai terus jalan. Sampai-sampai terus jalan. Kalau smart tag kena berhenti, buka tingkap lagi, tas lagi, payah juga. Kalau yang teruk lagi tu, yang beratok panjang tu, sampai-sampai nak kena buat keluar duit pula dan sebagainya, yang tu teruk. Jadi kita biarlah kita jadi hisaban yasira, smart tag ataupun tersenggol pun okey lah. Lorong tu tak ramai orang. Dia kata, Ustaz silap Ustaz. Sekarang ni Duke
dah pakai dah smart tag dengan tersenggol ya. Mana ada hisap. Yang banyak duit lah tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apalah, yang penting hisaban yasira, smart tag. Hisaban asira, yang ni payah tuan-tuan. Panggil nama, naik atas pentas, panggil nama. Lepas tu pula, weh, kamu buat salah dekat orang ni, panggil pula orang ni. Ni salah dengan kawan ni pada, panggil pula. Ni salah dengan rakyat Malaysia pada ni, so panggil semua rakyat Malaysia pula. Jam. Bila nak selesai? Jadi payah lagi payah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, biarlah kita ni hisab-hisab tu tenang je. Dengan manusia tak kalut, dengan binatang pun tak kalut, kita dengan Allah dah. Lagi senang. Kadang-kadang nama kita tu panggil, naik hisab terus jalan. Tak payah mana pun hisab. Ada orang payah kan? Ni nak kena kira dengan orang ni, nak kira dengan jiran, nak kira dengan rukun tetangga, nak kira dengan geng surau. Semua macam-macam nak kena kira ni, payah. Tak masuk pintu syurga dah, kena keluar balik. Kena keluar balik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa cukup setakat tu untuk pertemuan kita pada pagi ini. Maklum sajalah tuan-tuan, pemain simpanan ni tak sama dengan pemain utama. Kita dah main simpanan ni biasalah, kadang-kadang skill dia tak apa nak cantik, sepak kaki sendiri. Hak semua kata tadi, kata kat kita sendiri ya, bukan kata kat tuan-tuan. Tuan-tuan tumpang dengar. Tuan-tuan yang main pagi ni tuan-tuan tumpang dengar. Ini semua untuk kata kat saya. Tuan-tuan jangan berasa apa. Kalau berasa saya minta maaf. Kalau berasa saya minta maaf. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup setakat tu untuk pertemuan kita pada pagi ni. InsyaAllah kalau ada masa, ada ketika kita bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ada soalan tak? Ada? Tak ada? Itu memang sedia maklum. Kalau ada soalan tu kau pelik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.